Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 23 Rejab 25 Februari bersama saya Nazirah Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Krisis Rusia-Ukraine, apa kesan kepada Malaysia? Juga Sumatera gempa, Malaysia bergegar. Sekurang-kurangnya 137 orang dilaporkan telah terkorban manakala 316 lagi cedera susulan krisis Ukraine-Rusia yang memuncak semalam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata mereka yang terkorban dan cedera melibatkan orang awam serta anggota tentera. Zelensky dalam ucapannya hari ini bersimpati ke atas nasib rakyat Ukraine yang terkorban dan cedera akibat serangan Rusia dan menganggap mereka sebagai hero. Beliau berkata kematian orang awam antara bukti pembohongan Rusia yang sebelum ini memaklumkan tidak menyasarkan serangan kepada kumpulan itu. Zelensky dalam pada itu berikrar beliau tidak akan meninggalkan Kiev walaupun dirinya dan keluarga menjadi sasaran utama Rusia. Selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengisytiharkan perang dengan Ukraine semalam, tentera Rusia telah mula melakukan serangan melalui darat, laut dan udara. Ukraine memaklumkan pertempuran dengan tentera Rusia berlaku di seluruh negara. Rusia dilapor sedang berusaha untuk menawan ibu negara Ukraine Kiev dan menjatuhkan kerajaan pimpinan Zelensky. Susulan serangan dilakukan Rusia, banyak negara yang tidak bersetuju dengan tindakan itu mula melakukan sekatan ekonomi antaranya Amerika Syarikat, Britain dan Jepun. Dalam pada itu, serangan Rusia ke atas Ukraine dijangka tidak memberi impak yang signifikan terhadap aktiviti perdagangan negara. Pakar geostrategis Azmi Hassan berkata ini kerana nilai dagangan Malaysia dengan Rusia tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan perdagangan negara dengan beberapa negara kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat dan China. Kita dengan Rusia memang ada perdagangannya tapi tidaklah sebanyak kita berdagang seperti dengan Amerika Syarikat, dengan kuasa besar lain, dengan China. Jadi impaknya tidaklah seberat jikalau kita memutuskan hubungan dagang dengan China umpamanya ataupun dengan Amerika Syarikat umpamanya. Memang ada impak tapi ya, saya rasa tidak akan menjejaskan pertama pendapatan kita, ia tidak akan menjejaskan harga barangan yang kita import daripada Rusia, tak banyak yang kita gunakan. Jadi bagi saya impaknya ada tapi amat minimum sekali. Tambahnya, walaupun Malaysia tidak terlibat dalam peperangan secara langsung, negara perlu bijak menangani konflik itu agar tidak dilihat menyebelahi mana-mana pihak. Yang penting, keutamaan perlu diberikan ke arah kestabilan dan keselamatan rakyat Ukraine yang menjadi mangsa peperangan. Dalam pada itu, mengulas dakwaan setengah pihak mengenai kemungkinan tercetus Perang Dunia Ketiga, Azmi Hassan berkata perkara itu dilihat mustahil kerana kedudukan Ukraine yang hampir dengan negara-negara ahli Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO dan ia boleh menggugat keselamatan Rusia. Saya rasa apa yang berlaku di Ukraine itu hanya akan berlaku di Ukraine. Ianya tidak akan merebak ke negara-negara jiran. Sebab jangan lupa Hungary, Poland dan Republic Czech adalah ahli NATO dan Rusia tidak akan pergi keluar daripada Ukraine. Jadi menggunakan dalil tersebut, Rusia pun tak mau peperangan besar-besaran, NATO Amerika Syarikat pun tak mau berperang besar-besaran. Bagi saya ini bukan pemangkin kepada Perang Dunia Ketiga. Tambahnya, syarat utama yang diberikan Rusia untuk menghentikan serangan ialah supaya Ukraine memberi jaminan untuk tidak menyertai NATO. Bagaimanapun setakat ini belum ada ura-ura mengenai gencatan senjata antara kedua-dua belah pihak. Dalam pada itu, masyarakat antarabangsa kini mengharapkan sekatan ekonomi yang dikenakan terhadap Rusia akan memaksa Presiden Vladimir Putin untuk menghentikan serangan seterusnya menggunakan jalan diplomasi bagi menamatkan krisis. Sementara itu, dalam usaha menyelamatkan diri daripada serangan tentera Rusia, rakyat Ukraine terpaksa berlindung di stesen-stesen kereta api bawah tanah.
Antara yang menjadi tempat perlindungan stesen metro Zoloty Vorota di Kiev dengan hanya berbekalkan selimut dan baju sejuk, mereka berkampung di stesen metro itu. Stesen kereta api bawah tanah di negara bekas Soviet itu rata-ratanya dibina dengan kedalaman yang mampu menjadikannya sebagai bunker sekiranya berlaku peperangan. Dalam pada itu, sebuah stesen kereta api bawah tanah di Poland turut dijadikan pusat perlindungan rakyat Ukraine. Stesen yang terletak kira-kira 20 km dari sempadan Ukraine itu dipenuhi wanita dan kanak-kanak. Turut sama berlindung haiwan peliharaan. Mereka turut dibekalkan dengan makanan panas dan bantuan sekiranya ingin bersama ahli keluarga di luar negara. I feel safe here, but from here I cannot really help my relatives and my friends, and many of them are in danger and many of them cannot leave as quickly as I do. А в 5 годині ми вже були на вокзалі і сіли в поїзд. Просто життя за півдня змінилося кардинально. Але нам дуже приємно, що ми маємо куди приїхати. Є люди, які не мають взагалі куди приїхати, і це є жахливо. Selepas ni, nasib mu'alaf dibela. Alhamdulillah, bertemu kembali. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan mengadakan rundingan meja bulat bersama para mufti dan pakar undang-undang bagi membincangkan isu syarat pertukaran agama yang hangat diperkatakan ketika ini. Menterinya Datuk Idris Ahmad berkata, perbincangan yang akan diadakan minggu depan itu juga akan melibatkan pakar akademik. InsyaAllah hari Rabu malam Khamis nanti saya akan buat round table. Kita panggil segi pakar undang-undang, pakar daripada pensyarah, daripada mufti, beberapa orang mufti. Kita panggil untuk buat round table untuk cari perbincangan dan penyelesaian benda ni. Menurut Datuk Idris, dalam tempoh tersebut semua pihak diminta tidak mencetuskan sebarang provokasi yang boleh memecah belahkan pelbagai pihak. Katanya, para agamawan juga dinasihatkan tidak bertelagah berhubung isu tersebut yang boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Datuk Idris berkata demikian kepada media selepas majlis penyampaian sumbangan kepada calon SPM dan STAM 2021 di Simpang Taiping hari ini. Isu perbezaan agama Loh Sio Hong yang mendapat hak penjagaan dan kawalan tunggal ke atas ketiga-tiga anaknya yang beragama Islam pada Isnin lalu mendapat pertikaian daripada pelbagai pihak. Ekoran keputusan mahkamah itu, banyak pihak mendesak pihak berkuasa agama di setiap negeri meminda syarat pertukaran agama. 3 kanak-kanak itu, sepasang kembar 14 tahun dan lelaki 10 tahun, sah memeluk Islam namun didakwa ditukar agama kepada Islam tanpa keizinan Loh. Loh yang berhasrat mencabar penukaran agama sepihak 3 anaknya menerusi simakan kehakiman mendakwa mereka dilarikan ketika dia merawat dirinya selepas dicederakan bekas suaminya Nagashwaran Munyandi pada 2019. Dalam pada itu, Datuk Idris Ahmad berkata kes ibu anak 6 yang tular di media sosial, ekoran mendakwa lambat mendapat bantuan dan berhasrat untuk mendapatkan bantuan daripada gereja perlu menjadi pengajaran kepada semua masyarakat Islam. Menurutnya, walaupun kes tersebut telah selesai, namun ia perlu dijadikan contoh agar tidak berulang. Saya guna term ni ialah biar kita yang cari orang susah. Bukan orang susah yang mencari kita. Kalau kita tahu orang susah mencari kita ni, dia tinggal kerja. Dia kerja hari, kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Bila kita cari kerja, kita ada gaji, kita ada elang, kita yang pergi cari dia. Ataupun kita dapat maklumat daripada imam, daripada jawatan kuasa, daripada JKK, itu maklumat yang mesti kita ada data gitu. Menurut Datuk Idris, konsep ambil tahu perlu menjadi pegangan semua, terutama jiran-jiran agar tidak ada lagi keluarga susah yang terabai. Malah terdapat hadis yang menyuruh supaya orang mukmin supaya tidak membiarkan jirannya dalam keadaan lapar. Katanya tindakan maklumkan kepada pihak berkuasa masalah yang dihadapi jiran juga adalah satu bentuk bantuan. Rabu lalu TV Al-Hijrah melaporkan kes Diwiana Muhammad yang videonya di TikTok tular selepas mendakwa permohonan kepada ibunya lambat diluluskan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak.
Diwiana atau dikenali sebagai Kak Yana melalui klip video yang dimuat naik dalam laman media sosial miliknya mendakwa telah membuat permohonan untuk mendapatkan bantuan melalui dua agensi itu sebanyak 2 kali. Gara-gara menyatakan hasrat mahu meminta bantuan daripada gereja sebagai langkah akhir usahanya, video tersebut mendapat 600,000 tontonan. Namun tindakannya itu berbaloi dan pelbagai pihak tampil memberi bantuan termasuk JKM yang meluluskan RM500 sebulan bermula Mac ini. Dalam usaha membela nasib mualaf yang berada dalam golongan asnaf, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi merangka perancangan jangka panjang iaitu Pelan Strategik Mualaf Wilayah Persekutuan bagi tahun 2022 hingga 2026. Menurut Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, pelan tersebut adalah rancangan jangka panjang yang melibatkan masa depan mualaf. Pelan strategik itu dia lebih high level, melihat kepada perancangan masa depan dari segi pendidikan, kerjaya. Mungkin kita akan melihat contohnya setiap mualaf yang masuk agama Islam ini kita cuba cari kerja untuk mereka. Kalau tidak boleh tempat lain di Mawib sendiri, di Jawi. Beliau berkata demikian dalam program Town Hall bersama mualaf Wilayah Persekutuan hari ini. Tegasnya yang berucap pada majlis penutup program tersebut, mualaf-mualaf yang berdaftar perlulah merebut peluang dan inisiatif yang disediakan oleh pihak Jawi serta Mawib supaya mereka tidak rasa terbeban dengan masalah yang dihadapi seperti dibuang daripada keluarga, masalah kewangan dan tempat pelindungan. Pada majlis yang sama, 230 peserta program tersebut telah menerima zakat tunai bernilai RM169,000 yang disumbangkan oleh pembayar zakat Mawib serta sumbangan pek barangan makanan. Sementara itu, bagi menjayakan program mualaf, Jawi turut menerima sumbangan wakalah bernilai RM100,000 daripada QSR Brand Malaysia Holding Berhad. Perkembangan program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PKIDS. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata hanya 58 kes kesan sampingan selepas menerima suntikan dilaporkan melalui MySejahtera. Daripada jumlah itu, 57 kes membabitkan gejala ringan manakala satu lagi kes dikategorikan serius. Jelas Datuk Dr. Nur Azmi, satu kes kesan sampingan serius itu melibatkan kanak-kanak mempunyai sejarah mengidap asma dan sudah banyak kali masuk hospital sebelum menerima vaksin. Menurutnya, setakat ini Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang mencatatkan jumlah penerima suntikan vaksin tertinggi, manakala Sabah, Terengganu dan Kelantan pula merekodkan jumlah terendah kanak-kanak menerima suntikan vaksin. Kajian mendapati punca penerimaan vaksin rendah di 3 negeri tersebut berpunca daripada sikap ibu bapa yang bersikap tunggu dan lihat serta bimbang dengan kesan sampingan. Kita dapati ada lagi ibu bapa yang bersikap tunggu dan lihat kan. Bila ditanya oleh pihak sekolah, kata wait and see lah. Tunggu dulu dan lihat. Jadi ini melambatkan kerja dan kita harap mereka tampil untuk memberi kebenaran. Dan juga ada juga bilangan yang besar juga yang masih lagi bimbang dengan kesan-kesan sampingan. Justru beliau berharap ibu bapa mendapatkan maklumat yang tepat dan tidak mendengar atau mempercayai kabar angin. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan kerja di Sekolah Kebangsaan SK Wira Kuantan hari ini. Persatuan Penduduk Taman Sri Muda memerlukan khidmat pakar pengurusan air yang sudi membantu mereka secara sukarela dalam menyediakan laporan teknikal berkenaan punca limpahan air ke Taman Sri Muda. Perkara itu dibuat untuk membuktikan punca utama banjir di Taman Sri Muda kepada pihak berwajib. Menurut Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Sri Muda, Andrew De Silva, yang ditemui di Taman Sri Muda, pihaknya berbuat demikian selepas mendapat nasihat daripada Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam bagi menyelesaikan isu tersebut selepas mereka tidak menerima maklum balas daripada pihak berwajib. So we are appealing to the good Malaysians. Okay, we are really appealing to the good Malaysians, corporate or organisation or an individual who is very qualified in water management. Dapatkan satu report, satu technical report. Daripada itu, kita tengok apa yang daripada sana, daripada technical report, kita boleh buatkan satu lagi discussion dengan pihak-pihak. Okey, untuk menyelesaikan masalah air masuk.
Jelasnya lagi, pihaknya mahu pihak berwajib menutup saluran air di outlet di Jalan Muhibah 25 Palang 7 supaya air dari Kota Kemuning tidak melimpah ke Taman Sri Muda dan seterusnya menyebabkan banjir buruk berulang. Permohonan telah dibuat sejak 2019 bagi menyelesaikan isu berkenaan, namun sehingga kini tiada tindakan lanjut. PPTSM membuat keputusan untuk mendapatkan nasihat daripada pihak guaman pada Januari lalu apabila banjir teruk melanda Taman Sri Muda Disember tahun lalu. Sebelum itu, banjir besar di Taman Sri Muda telah melanda kawasan tersebut selama 5 hari bermula 19 Disember hingga 24 Disember dan telah mengorbankan 9 nyawa dan hampir 4,000 penduduk terjejas. Mereka yang ingin membantu boleh email atau hubungi nombor yang tertera. TV Al-Hijrah sekali lagi menerima anugerah The Brand Laureate World Halal Best Brand Awards dalam kategori Pakatan Perniagaan Strategik bagi tahun 2021-2022. Ketua Strategi Media TV Al-Hijrah, Paulina Opi berkata, anugerah ini merupakan anugerah pertama bagi tahun 2022 dan akan menjadi pemangkin untuk mencapai lebih banyak kejayaan pada tahun ini. Alhamdulillah, anugerah pertama yang kita terima untuk tahun 2022 pembuka, moga menjadi satu aras tanda untuk kita mencapai banyak lagi kejayaan pada 2022. Tentunya ini adalah usaha kerja keras bersama warga TV Al-Hijrah bersama dengan barisan pengurusan untuk memastikan bahawa jenama TV Al-Hijrah ini terus dikenali, menyokong juga jenama-jenama lain di luar sana, terutamanya daripada SME Bumi Putra. Menurutnya lagi, tahun ini merupakan tahun ketiga berturut-turut TV Al-Hijrah menerima anugerah berprestij dalam anugerah The Brand Laureate bagi kategori penjenamaan. Beliau berkata demikian selepas menerima anugerah bagi pihak Ketua Perkawanan Eksekutif TV Al-Hijrah pada majlis yang diadakan di Ibu Negara malam semalam. Turut mendapat pengiktirafan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM yang dianugerahkan CSR Brand Leadership Award. MAPIM kita sangat seronok, sangat terharu dan teruja, dan ini pastinya akan menjadikan sukarelawan-sukarelawan kita sama ada yang di bawah MAPIM ataupun saya kira untuk keseluruhannya merasakan bahawa 2022 ke atas ini adalah waktu untuk kita keluar, memberi jasa, meluaskan khidmat sama ada dalam Malaysia ataupun di luar negara. Tambahnya, dengan anugerah yang diperoleh ini, MAPIM akan menggandakan lagi usahanya dalam tempoh 5 tahun untuk membantu ummah tidak kira di dalam negara maupun di luar negara. Berehat seketika dari kesibukan rutin harian sambil mensyukuri keunikan Malaysia, kunjungi dan terukailah tempat-tempat menarik dalam negara yang mampu memberi kedamaian, ketenangan dan pengalaman baru yang berbeza bersama keluarga tercinta. Jangan lupa patuhilah SOP ketika melancong. Jom cuti-cuti Malaysia, segalanya ada di sini. Keindahan dan keunikan alam semula jadi Malaysia menjadi aset penting pelancongan eko. Jom nikmati keindahan flora dan fauna Malaysia sambil mencuba aktiviti lasak yang disediakan. Jom cuti-cuti Malaysia. Mempesona. Cuti-cuti Malaysia. Berehat seketika selepas ini, Indonesia laksana dos keempat vaksin COVID-19. Laporan luar negara, sekurang-kurangnya 2 terkorban akibat gempa bumi kuat berukuran 6.2 magnitud di Sumatera, Indonesia hari ini. Gempa bumi itu berlaku beberapa minit selepas penduduk tempatan merasai gegaran kecil.
Menurut kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa bumi melanda utara Pulau Sumatera pada kedalaman 12 km, kira-kira 70 km dari bandar Bukit Tinggi di wilayah Sumatera Barat. Selain 2 maut, gempa bumi tersebut turut mengakibatkan 20 cedera di barat Bandar Pasaman yang terletak kira-kira 17 km dari pusat gempa. Bandar Pasaman antara yang terjejas teruk akibat gempa hingga mengakibatkan masjid dan rumah penduduk runtuh. Pihak berkuasa Indonesia dalam pada itu menasihatkan orang ramai di Sumatera untuk menjauhi kawasan tebing tinggi kerana bimbang berlaku kejadian tanah runtuh. Gegaran yang berlaku hari ini turut dirasai negara jiran Malaysia dan Singapura. Tiada amaran tsunami dikeluarkan susulan gempa bumi itu. Dalam pada itu, gegaran turut dirasai di beberapa negeri di semenanjung Malaysia. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia memaklumkan gempa bumi dengan kedalaman 10 km itu berlaku pada jarak 76 km barat laut dari Payakumbuh, Indonesia. Gegaran dirasai di bahagian barat semenanjung, terutama di Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Bagaimanapun tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Di media sosial, ramai warganet di semenanjung Malaysia memaklumkan merasai gegaran. Video dan gambar langkah-langkah keselamatan yang diambil dengan keluar dari bangunan turut dikongsi warga media sosial. Sementara itu, kerajaan Indonesia dilapor telah bersedia untuk melaksanakan suntikan dos keempat vaksin COVID-19. Bagaimanapun, media tempatan melaporkan cadangan itu perlu diteliti secara menyeluruh serta kajian pakai mengenai keperluan dos keempat. Jurucakap Menteri Kesihatan Dante Saxono Harbuwono berkata suntikan dos keempat vaksin COVID-19 dilapor akan dilakukan di Indonesia sekiranya terdapat keperluan dan sambutan menggalakkan masyarakat. Beliau dalam pada itu memaklumkan pemberian dos keempat itu tidak akan dilakukan dalam masa terdekat kerana kerajaan masih memberi tumpuan terhadap program vaksinasi dos 1 dan 2 yang dijadualkan selesai Jun ini serta program vaksinasi dos penggalak suntikan ketiga. Pemberian dos penggalak katanya bertujuan memberi perlindungan tambahan selepas perlindungan vaksin lengkap menurun dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. Berdasarkan data terkini katanya, antibodi penerima akan bertambah 16% menerusi dos pertama, kemudian bertambah 67% pada dos kedua dan meningkat 97% melalui dos penggalak. Ketika ini, kes jangkitan COVID-19 di Indonesia direkodkan meningkat akibat penularan varian Omicron. Berdasarkan laman web Worldometer, 57,426 kes baru dilaporkan di Indonesia semalam. Dua terkorban dan 4 lagi cedera susulan pertembungan di sempadan Afghanistan-Pakistan. Pertembungan melibatkan kumpulan Taliban Afghanistan dengan pihak berkuasa Pakistan. Mereka yang cedera dibawa ke hospital di selatan Afghanistan untuk rawatan. Pertembungan pada Khamis itu dilapor bermula selepas pihak berkuasa Pakistan melepaskan tembakan. Ketegangan di sempadan kedua-dua negara itu semakin meningkat sejak Taliban mengambil alih kuasa di Afghanistan. Pakistan juga mendakwa terdapat kumpulan militan yang merancang melakukan serangan dari Afghanistan. Taliban dalam pada itu menafikan melindungi militan anti kerajaan Pakistan. Selepas ni, segmen BA Niaga. Rehan Global Food Sendirian Berhad, pengeluar produk rempah dan pes masakan Melayu menerima anugerah dari The Brand Laureate bagi kategori Bumi Putra Best Brand Awards 2022. Pengarah urusannya Marmiza C. Omar berkata, anugerah yang diterima ini akan menjadi kekuatan untuk pasukannya lebih bekerja keras untuk membawa produk jenama syarikatnya ke pasaran antarabangsa. Syukur, Alhamdulillah. Saya sungguh bangga kerana dapat anugerah ini. Dengan menerima anugerah ini memberi kami inspirasi untuk menambahkan lagi produk kami dengan mempertahankan lagi atau memelihara lagi pes masakan tradisi kami ke luar negara. So harapan kami dengan adanya anugerah ini, kami boleh bermaju ke hadapan. Selain pada di domestik, kami boleh pergi ke antarabangsa juga.
Menurutnya lagi, setakat ini produk keluaran Rehan Global telah berada di pasaran Singapura dan kini sedang giat mencari peluang untuk memasarkan produk-produk syarikatnya ke Brunei serta negara-negara lain. Beliau berkata demikian selepas menerima anugerah berprestij itu pada majlis yang diadakan di Ibu Negara malam semalam. Rehan Global Foods Sendirian Berhad yang bermula sebagai perniagaan dari rumah mula berkembang sejak 2018 dan mempunyai premis sendiri. Antara produk paling laris adalah masakan tradisi Negeri Sembilan, pes masak lemak, cili api, pes rendang rembau, rempah soto dan rempah goreng serbaguna. Produk-produknya boleh didapati di Aeon, Lulu Setia Alam, Sogo KL, Gomat dan kedai-kedai Halal Mat. Ia juga boleh dibeli secara dalam talian menerusi platform Shopee dan Pazami.com atau layari www.rehanfood.com. Mesyuarat Majlis Perumahan Mampu Milik Negara MPMMN menetapkan hala tuju baharu program Perumahan Rakyat PPR yang mengambil kira keperluan semasa serta memasukkan komponen baharu ke arah menjayakan agenda Malaysia Berdaya Huni atau Livable Malaysia seperti elemen keterhubungan, akses internet, jaringan hubungan pengangkutan awam serta reka bentuk yang lebih ekonomik dan lebih selesa. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum dan selamat malam.